Kita dengarkan dulu daripada Tuan Kacak kita. Silakan Tuan Kacak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tok Waalaikumsalam Bugis dan warahmatullahi para wabarakatuh. panel dan sahabat-sahabat yang dikasihi. Ya. Sebenarnya saya ni ada penyakit insomnia tau Tok Bugis. Alamak, susah apa nak benda tidur tu? malam. Oh, susah tidur malam. Saya Okey, kena okey. tengok sesuatu sampai saya tertidur. Okey. Saya ni buat pengetahuan semua. Saya baru join TikTok. Room yang first saya join naik pun room Tok Bugis ni. Masya Allah. Terima kasih. Sebab apa, saya ni salah satunya, saya daripada kecil memang dikelilingi oleh benda-benda gaib dan mistik. Kerana saya, mak saya orang yang berniaga, selalulah disantau lah, di apalah. Jadi saya ni ada dalam diri ingin tahu perkara-perkara gaib ni. Memang minat lah daripada kecil. Dulu sebelum zaman TikTok, saya selalu tengok kopi-kopi seram. Saya layan Kopi-kopi Go kan? Casey. Casey Champion. Okey. Alhamdulillah saya jumpa tempat yang benar. Allah Ta'ala tu dah takdirkan lorongan yang tepat, kerana bagi saya dalam room ni penuh ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pertanyaan saya daripada panel Tok Aduka, Tuan Kaji, Master Joji dan Tok Bugis sendiri, alhamdulillah pertanyaan saya semua terjawab dan saya dilayan dengan baik. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Semoga sukses Tok Bugis. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Kacak. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Anda berada di udara sekarang ini. Silakan teruskan bercakap. Waalaikumsalam. Okay. Jelas ke? Jelas, kami dengar. Okey. Cerita tu beberapa tahun yang lepas. Ni kita mungkin tak seram lah, tapi kami ada menghadiri NGO punya Persatuan Bola Sabit untuk latihan. Masa tu kami kerja, petang tu pun dia bergegas daripada Peripis ke Kuantan. Lepas tu lalu kat bukan petang, lalu kat Maran kebetulan hujan renyang-renyang. Ada kita nampak seorang perempuan berambut panjang berjalan sendirian. Lepas tu masa tu kami naik van saya, ada seorang dalam tu tegur lah, cakap apa perempuan ni malam-malam berani jalan-jalan sendirian seseorang pula tu. Lepas tu kawan saya lain cakap apa suka tegur malam-malam, diam je lah. Tak sampai 5 minit ke depan, van yang kami naik tu berhenti. Tiba-tiba berhenti, mogok, tak boleh nak start. Lampu pun semua automatik, semua padam. Apa lagi dalam tu, gabra semua. Lepas buka emergency masing-masing ada bawa lampu kan. Lepas tu buka, tengok semua okey. Kenapa ni, apa benda semua, cek tayar, cek apa semua, tak okey semua. Sebab dalam tu ada seorang yang mekanik, dia tahulah kan apa masalah pun dia tak ada. Alah satu orang masa itu cikgu dia kata, dia cakap
turun ke bawah semua, turun keluar dalam van, keluar. Bila keluar, cikgu tu azan. Bila azan, meremang bulu roma kami semua kan. Habis azan tu, naik semula dia kata start. Bila start, elok van tu. Semua masing-masing berpandang-pandangan. Semua diam daripada Marang sampai kat Kuantan, tak cakap apa-apa. Masya Allah. Jalan Mungkinlah Maran ke Kuantan ya. dari Maran ke Kuantan. Tapi kami sebenarnya dari Kuala Lipis ke Kuantan. Lepas tu semua orang tak berani nak cakap apa-apa. Lepas tu dia ada yang sampai kat Kuantan, cakaplah lain kali kalau jumpa apa-apa ke tengah jalan, jangan tegur. Cakap mungkinlah yang asbabnya kita tegur tadi tu, tapi tak ada apa-apalah. Itu je lah. Tapi memang sampai daripada ke Kuantan tu tepat pukul 12 malam. Lepas tu kami ingat NGO kan, tak kisahlah Pak Masa ada lagi tu, besok dah nak kelas, nak start dah. Kami pun tak ada seperti sedia kali, tak cakap apa-apa pun. Sehingga masa last tadi, latihan tu 3 hari, kami baru cakap latihan untuk bencana alam punya kan, baru cakap. Dia kata, kat Maran tu memang selalu orang kena, dia cakap. Itu je lah pengalaman yang cerita pertama saya. Ada saya nak bertanya sedikit kepada Puan. Ya. Ada ke di tempat Puan sekarang ini pernah ada kisah sesuatu yang menyeramkan ke, yang apa ke? Ada berlaku tak? Maksudnya macam mana? Apa-apa. Contoh pernah ada penampakan ke, pernah ada kemunculan apa-apa ke, yang bahagian ni lah yang menakutkan ni. Malu halus ni. Ada ke di kawasan perumahan Puan tu? Nak kata ada, tapi cerita tu cerita lama. Itulah yang saya nampak sekarang ni. Boleh tak Puan ceritakan lebih detail berkenaan apa tu sebenarnya? Berkenaan dengan macam ni, orang kampung saya ni duduk kampung, sebab sebelah ni taman perumahan, sebab saya ni namanya kampung, jadi berdekatan. Orang-orang lama kat sini, orang Teroka itu, minta maaf lah cakap, orangnya daripada luar-luar, daripada maknanya bukan orang Pahang sendiri ataupun bukan dari Malaysia. Jadi diorang ni biasanya kalau merantau, diorang adalah bekalan untuk diorang. Jadi satu hari pakcik dia orang kaya. Orang banyak kan, orang yang datang merantau kat sini, dia pandai buat duit, jadi itu harta banyak. Lepas tu dia cakap macam ni, nanti kalau atuk mati, kita masa tu kanak-kanak lagi, kalau bukan dalam darjah 5, macam jam 4 jam 5 macam tu lah. Kalau atuk mati, dia cakap, cucu semua jangan takut ya. Kenapa tu? Dia cakap, nanti atuk jadi harimau. Dia buat cerita-cerita yang macam tu kan, memang seram lah. Kita rasa macam tu, takut lah, sebab biasa kita tengok cerita Pontianak ke, masa dulu dekat Pengwayang. Lepas tu kita pun faham lah, nak jadikan cerita. Atuk tu meninggal. Bila atuk tu meninggal, ramai orang kifyu lah. Dia tak berani keluar malam. Keluar malam, pada pukul 6 petang macam tu, orang dah masuk rumah. Maklumlah dulu kan api elektrik tak ada, dan masing-masing duduk dalam rumah. Lepas tu kebetulan kita ni ada buat sawah padi. Lepas tu petang akan melintas kubur. Dan melintas kubur tu
ikut rezeki lah. Siapa terjumpa. Siapa yang terjumpa tu ada yang sampai demam. Dia tak ada, dia akan balik ke rumah dia. Dia akan berupa dia ataupun berupa harimau. Jadi orang ni semua cakap lah, memang takut lah. Tapi dia kalau dia balik, dia tahu apa. Isteri dia tahu. Dia tengok anak, tengok isteri, balik rumah. Apa ni, tengok keliling-keliling rumah dia lah. Sebiji rupa dia. Lepas tu, pagi, dia balik semula ke kubur. Tinggal dalam 40 hari. Lepas tu, tak ada lah. Itulah dia kisah dia yang, itulah kata nak seram tak lah. Siapa yang orang cakap jumpa tu, memanglah jatuh sakit payah orang cakap. Masya Allah. Itulah yang saya nampak tadi. Cakap ada nampak sesuatu lah. Ada cerita kat kampung dia ni. Saya cakap dalam hati lah. Lepas tu yang saya minta puan ceritakan tu. Rupanya bukannya tak seram tu puan. Cerita seram tu. Sebab Seram apa? Mau tak seram sampai kena curfew satu kampung. Betul. Kebetulan rumah saya corner tau. Dulu ke corner jalan. Biasa kalau orang dulu kan biasa mungkin memakai, kalau malam-malam memang ada bau busuk. Ada bau busuk tu. Kadang-kadang kita ni apa lah, cakap mak bau apa? Mak cakap tidur, jangan cakap banyak. Tidur mak cakap macam tu. Kadang-kadang bau busuk sangat. Sebab laluan tu mungkin dia memang dia ikut jalan tu. Itulah dia. Memang orang cakap tak tahu nak cakap apa lah. Memang orang dulu-dulu kan. Itu sajalah cakap. Baik. Okay, Terima kasih. Baik. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tok Kaji silakan. Baik. Ini kejadian yang berlaku pada 2021 kalau tak silap saya. Saya pergi ke air terjun Pandan di Pahang. Air terjun Sungai Pandan di Pahang. Dan saya pergi waktu tu jam 4 petang. Ada tujuan saya pergi ke situ. Dan apabila saya datang ke situ memang ngam-ngam. Dia punya warden ni lah. Sedang mengemas-kemas untuk menghalau pengunjung-pengunjung keluar sebelum jam 6. Sebab pukul 6 di kawasan tersebut ditutup. Memang tidak dibenarkan dan ada sebab saya ke sana. Jadi saya berjumpa dengan warden tersebut, nama tidak boleh disebut. Saya minta kebenaran daripada dia. Saya katakan saya daripada sini dan saya terangkan kepada dia. Dan dia membenarkan saya berada di kawasan tersebut di dalam pengawasan. Tapi almaklumlah dengan kedegilan saya ni, saya memang luar pengawasan saya pergi. Bagi siapa-siapa yang pernah pergi ke air terjun Sungai Pandan, kalau tersilap saya dah lupa, di Pahang, kawasan tersebut memang angker di tingkat ketiga. Kedudukan memang orang jarang mandi di kawasan tersebut sebab banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Selain daripada kepala air, malah juga ada mata air pusar di kawasan tersebut. Dan di atas sekali dia ada macam satu telaga yang mana orang ramai boleh mandi, tetapi di bawah kawasan air terjun tu dia ada satu pintu yang masuk ke dalam, yang mana ranger tersebut dah tutup dengan batu. Tapi saya ada cuba nak buka, tak boleh masuk sampai ke dalam. Dan saya kisahkan waktu saya pukul 6 masa tu, saya dah bersiap sedia dengan barang-barang saya. Sebenarnya saya datang ke sana untuk melepaskan bunga tari silat saya, yang mana saya nak tawarkan daripada sebab saya ambil beberapa barang daripada pesakit yang perlu saya tawarkan. Dan tempat yang saya kena buang, dah salah satu di kawasan tersebut. Dan pada waktu pukul 6 tu saya datang ke atas. Saya macam biasa dengan warden tu berborak-borak. Kedai semua dah tutup dah.
Daripada kedai food court sampai kedai-kedai yang berniaga kat luar semua dah tutup. Pengunjung pun tinggal sedikit dalam pukul 6 lebih. Dan saya masa tu dah mula bergerak ke tingkat 3, tempat yang orang paling jarang datang. Jadi saya duduk di situ. Apa benda pertama yang saya lihat waktu-waktu senja hampir pukul 7, satu susuk lelaki tua bertongkat yang duduk betul-betul di tepi anak air sungai terjun. Dan sambil dia melihat saya, di mana tempat situ dia ada satu macam tempat duduk tu di kawasan tu. Saya duduk di situ, saya perhatikan aja. Dan saya tidak bercakap, tidak berkomunikasi, saya cuma melihat saja sebab tujuan saya kan ke atas sekali. Jadi saya melihat, dan yang paling kira menggerunkan saya lah apabila benda tu tahu saya melihat dia. Benda tu tahu saya melihat dia, dan dia melihat kepada saya dalam keadaan giginya bukan tajam tapi panjang, berjarang, mukanya berkeriut, mata sebelah besar macam nak terkeluar, sambil lidahnya menjilat di tepi gigi air terjun tersebut yang mana air jatuh. Lidahnya senang kata kalau panjangnya dalam 3 kaki ke 5 kaki lidah dia semasa menjeling, sambil memandang saya. Dan saya pun tak nak ambil masa lama. Saya terus naik ke atas. Gerun-gerun saya naik ke atas terus. Sampai saja saya di pondok dekat atas tu, yang biasa orang lepak kat tepi, dia orang tukar pakaian semua, yang mana orang buat barbecue. Saya duduk saja, tiba-tiba, dan waktu tu memang dah kata dah maghrib dah nak gelap kan. Saya cuma bertemankan, ingat tak lampu suluh yang saya bawa mula-mula tu, yang paling terang tu? Tuan bawa ke mana tu? Bawa yang dekat kebun tu ke? Yang kebun puaka tu. Okey, faham. Lampu suluh tu dah saya bawa tu. Saya duduk saja di situ, dah tak sampai 5 minit tiba-tiba saya terdengar bunyi. Saya ingatkan bunyi binatang. Tetapi bulu roma saya semua merinding masa tu. Saya berhadapan dengan air terjun. Saya cuba tengok air terjun. Saya amati air terjun tersebut. Tidak ada apa-apa. Tapi apabila saya pusing ke belakang nak ambil beg saya, 5 kaki je depan saya tu. 5 kaki je depan saya. Dia bukan pakai baju putih. Selusuh-lusuh baju, koyak mengoyak, rambut panjang sampai ke dada, kukunya panjang, berdiri di depan saya. Menakutkan betul. Bila dibayangkan tu, dia punya fizikal menakutkan. Kita sebagai manusia, kita tengok seram lah. Ya. Tapi nak kata, saya berdiri sambil saya buat bacaan, dan kata tujuan saya yang lain bukan saya nak melihat dia. Saya baca, saya hentak kaki, benda tu hilang. Dan saya buat balik apa yang tujuan saya sebenar datang ke situ. Saya masuk ke dalam air terjun yang tengah-tengah berkolam. Tujuan saya nak buka pintu yang ditutup. Tapi malangnya sampai pukul 9.30 malam, sampai warden tu datang, tegur saya. Yang datang bukan seorang warden, 5 warden datang. Ui. 5 warden datang. Bertujuan menghalau ke apa? Nak melihat saya macam mana. Oh, nak tengok keadaan. Sebab dia tak nampak saya. Dia 2-3 kali pusing meronda kawasan, tak dapat lihat saya di darat. Sebenarnya saya memang dah masuk ke dalam air, dan dia orang tak nampak saya dalam air. Padahal saya pakai lampu suluh tu. Dan sebenarnya, kenapa 5 orang? Dia orang pun takut kalau nak pergi seorang-seorang masuk tempat tu. Dia orang ada kisah, ada cerita dia kenapa dia pergi 5 orang.
Sebab kalau ikutkan yang meronda tu, dia tiada jam kunci atau apa benda semua. Tapi dia ada satu pintu dekat atas dan dia orang takut ada pengunjung-pengunjung mencuri masuk daripada belakang. Dulu dia buat rondaan ni dua. Tapi ada satu kisah ni dia orang kena ganggu. Dia orang kena ganggu di air terjun yang ketiga. Dan apabila nak naik ke satu gazebo di air terjun yang atas sekali. Gangguan bukan kaleng-kaleng gangguan dia. Nak cerita ke sini panjang, tidak mengapa. Saya ceritakan pada saya punya dulu. Pada kali ketiga tu dia orang panggil saya tak dengar tu. Saya tidak mendengar langsung. Sebab dia orang menjerit. Dia orang menjerit macam mana tak dengar. Saya pegang lampu suluh tu. Patutnya dia siapa-siapa pun akan nampak kan waktu gelap itu. Tapi mereka tidak nampak. Sampailah satu masa saya timbul dan saya pergi ke tepi, baru dia orang perasan adanya saya dekat situ. Saya cakap dengan dia orang, saya pasang lampu dekat dalam air, dekat tengah-tengah itu, takkan tak nampak saya. Dekat dia orang tak nampak langsung. Apabila saya masuk ke tepi je, baru dia perasan lampu suluh. Dan dia orang pun tegur dan nasihatkan saya, tuan dah selesai, mari kita orang temankan tuan turun ke bawah. Tak apa, saya boleh turun seorang. Tak apa, kita orang tunggu sini tuan. Okey, rasa tu dah lain macam dah. Dan nak kata bila saya dah selesai semua perkara yang saya nak buat, saya turun bersama-sama dengan mereka. Dan baru saya tahu kenapa mereka nak temankan saya. Dekat bawah dah ada satu pawang dah menunggu. Apa tujuan pawang tu tunggu situ? Sebabnya adalah sesiapa yang naik ke atas selepas waktu maghrib tidak akan jumpa jalan ke bawah. Tidak akan jumpa jalan ke bawah walaupun buat rondaan. Jadi macam mana rondaan sekalipun, orang tua tu kena ada. Bila dia buat rondaan. Dan bila tanya cerita Dos, rupa-rupanya di air terjun Sungai Pandan tu sebenarnya banyak kawasan-kawasan buangan dan juga tempat lokasi orang asli di situ. Dan yang paling menyedihkan, pernah berlaku beberapa perkara yang menyedihkan. Termasuklah kes rogol dan bunuh diri dan juga dibunuh di kawasan tersebut. Cuma tidak diceritakan kepada umum. Dan pernah beberapa kali juga kawasan air terjun di sana ditutup sebabkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di kawasan tersebut. Antaranya pernah berlakunya yang mandi degil tak nak naik, menyelam di tingkat 1 air tu, timbulnya dekat sungai. Sungai Pahang timbul. Dan ada satu peristiwa, dia couple, bukan suami isteri. Dia orang nak kata orang lain dah turun kan, dia orang tak turun lagi sebab mereka menikmati suasana dalam percintaan mereka lah kononnya. Dan nak tahu apa yang terjadi, sedang dia orang tengah bermesraan, bila dua-dua angkat muka, nampak segerombolan orang asli mengelilingi gazebo tempat mereka tengah bernikmati. Orang asli yang nyata ataupun yang gaib? Orang asli yang telah meninggal dunia. Dalam keadaan masing-masing muka menakutkan. Dan kedua-duanya pengsan dan nasib baik warden penjaga kawasan tersebut terjumpa dia orang. Dalam keadaan dia orang melekat. Dan satu lagi peristiwa, pernah budak hilang sebab dipanggil oleh satu nenek. Tapi nasib baik di kalangan pengunjung-pengunjung tersebut ada seorang yang pandai. Ada seorang yang pandai yang yang boleh melihat akan benda-benda makhluk gaib. Dan dia tegur ibu bapa tersebut untuk ambil budak tu. Ada yang bertanya lagi tuan, dia terlupa air terjun kat mana yang tadi tu?
Tak silap saya Sungai Pandan dekat Pahang. Kalau yang tahu cerita ni, berapa banyak kali air terjun ni ditutup kepada awam. Banyak kali air terjun ni ditutup kepada awam. Dan saya dah ada 3 kali pergi ke sana, dan ketiga-tiganya memang nak kata ada peristiwa-peristiwanya. Terutama sekali tak payah pergi tempat lain je. Yang dekat bawah sekali, dia ada 3 tingkat tau dekat bawah dia. Tapi saya pergi tingkat yang kedua yang ada air terjun rata tu. Situ pun dah ada. Situ pun dah ada. Waktu pukul 7 lah. Kalau saya ke sana, kalau warden apa penjaga tu ada lagi, dia kenal saya, memang dia cakap, abang jangan sampai pukul 9. Dia tahu. Jangan sampai pukul 9. Sebab pukul 9 je dia orang terpaksa panggil orang tua tu. Dekat Allahu Akbar. Okey, begitulah perkongsian saya mengenai air terjun. Jadi insyaAllah kalau ada lagi cerita-cerita yang lain yang mana berkaitan tu, bolehlah saya masuk campur sikit-sikit. Okey. Terima kasih atas okey. Terima kasih atas perkongsian Tok Kaiji. Rasa nak suruh teruskan lagi, betul tak? Kita tak puas hati, betul. Terima kasih Poker. Kita tak Poker ni daun teruk dah tukar nama Okey. Kita tak puas hati nak mendengar kesinambungan yang Tok Kaiji cakap. Sebenarnya ada cerita di sebalik itu. Kenapa waktu itu kita dah tak boleh naik ke situ? Itu aku geram tu. Apa yang dah berlaku ni kan? Ada orang jumpa apa kat situ? Ataupun warden-warden tu ke terserempak benda yang kalau boleh Tok Kaiji sebentar lagi tolong ya sambung. Okey, Tok Bugis. Saya nak sambung cerita kacak tadi. Dekat Sungai Congkak. Boleh. Silakan Tok Ayah. Okey, dalam tahun 2015 saya bawa dengan budak-budak silat. Saya bawa masuk sampai ke dalam tempat yang akhir sekali tu, yang ada padang, mana yang zon yang kelima lah. Ya. Saya datang memang waktu maghrib, dan security bagi tahu tak ada orang buat camping kat 5 tu, gelap, itu hutan betul. Tak apa, kami terpanggil untuk ke sana. Hati-hati je, sampai security tu tak warning banyak kali lah. So kita pun masukkan juga, dan malam tu kita buat acara macam biasa, mandi hayat apa semua, dan masing-masing duduk di tempat masing-masing. Kita letakkan makna bagi diorang duduk bertapa kat situ lah. Kita panggil silat bertapa, senang kan? Ya. Dan waktu saya jaga di tepi sungai tu untuk melihat keadaan diorang, di situ tiba-tiba air berputar, ular sawa pun keluar. Cukup besar. Dan bila dia keluar, yang peliknya dia boleh pandang kita tu, dia menjala, dia pandang kita. Dan kita pun bercakap, minta maaf lah kalau kau orang sini, aku mohon maaf. Aku nak bagi rakan-rakan aku merasai dan mengetahui bagaimana rasa kat kawasan ini bukanlah untuk mencari sesuatu benda yang tidak elok, malah untuk kenal mengenal. Dan ular tu pun terus mengundur. Dia lalu Sungai Congkak tu dan pergi ke seberang. Dia terus naik. Dan selepas ular tu hilang, tiba-tiba air berkocak lagi, keluar seperti kain yang agak besar, agak lusuh, berkocak. Wajahnya sebiji macam mana Tok Kaiji kita cerita. Dia keluar dan cuba. Orang pertama memang saya kenalah sebab saya yang bawa kan. Cuma kali ni keadaan mata dia besar sebelah, merah menyala, dan mata kiri dia tergantung keluar. Terjojol memang terkeluar daripada mata dah, melekat je tergantung. Oi, okey. Okey, dengan muka tak rupa apa, dengan kuku yang begitu panjang. Rasanya kalau, tak maaf cakap lah, kali ni kuku dia nak boleh kata, kalau tangan tu kita luruskan ke bawah kan, kuku dia sampai ke tanah. Masya Allah.
Dengan lidah dia, dengan apanya, dia datang seperti marah. Menghalau lah katanya. Tapi dalam keadaan tu memang kita cuba nak tentang mata dia, dia hilang. Tahu-tahu dia pegang kat belakang. Time tu tak tahu apa nak kata, walaupun kita dalam keadaan tu sebabkan terperanjat, sebab dia datang keadaan terperanjat kan. Masa tu tiba-tiba je kita terus bersilat, kita berlawan, tak tahulah apa cara lawan. Dan yang kita perasan, kita azan. Dan waktu tu lah, masa kita berlawan tu lah, yang mana budak-budak yang duduk di kawasan-kawasan yang ditetapkan, masing-masing nampak perempuan merangkak yang kepala sebelah tak ada, yang tak ada kepala, semua datang nak memegang hujung kaki dia. Tapi Alhamdulillah, masa kita dah selesai, kita memang penat, tak sempat nak ingat dorang. Masa tu lah dorang kena. Cuma kata Alhamdulillah ada orang asli yang membuatkan kita tersentak sebab dia menjerit ketakutan. Dan bila dengar, itulah kita pergi melompat dan pergi melihat masing-masing. Semua dah dalam keadaan muka pucat tapi masih duduk setempat lagi. Alhamdulillah. Disebabkan orang asli tu, sebelum kita tegur yang lain, kita tegur orang asli tu. Kenapa kamu menjerit? Itu apa? Itu apa? Dia cakap macam tu. Kau dah kat sini untuk apa? Saya biasa di sini cari katak. So orang asli tu pun agak terperanjat malam tu. Dan kita cuba pulihkan kawan kita. Kawan kita pun bersilat juga. Tak tahu, dah macam merasuk juga. Dan bertentangan dengan makhluk tu, kita terpaksa mengasingkan pula lagi. Dan kita pun selepas selesai semua sekali, tangan kita calar jugalah. Adalah bertanda kan. So tanda kenangan, Alhamdulillah dalam masa dekat sebulan hilang kat tanda tu. Puas juga buat rawatan sendiri dan juga pergi rawatan lain. Cuma kenangan dia tak boleh lupa. Dia boleh terus macam Tok Kaji 5 kaki. Kita dia dah pegang. Yang satu lagi dia saja betul-betul rasanya 1 inci lagi nak kena batang hidung. Ui. Itu adalah yang paling ngeri dengan keadaan wajah yang tak tahu nak kata apa. Itulah orang kata kali keberapa kena macam tu tapi dapatlah bertahan. Cuma keadaannya kali ini dia seperti marah dan berdendam. Dan dengan suara dia, jerit dia lebih kurang macam Tok Kaji buka bunyi yang suara macam perempuan mengilai apa semua, tapi lebih halus, lebih nyaring sampai rasa telinga nak pecah dia punya jerit. Nyaring betul ya? Memang nyaring, berdesing terus. Dan waktu itulah tak tahu apa yang terjadi. Yang budak-budak yang betapa dah tarik tepi, masing-masing pingsan. Kita tarikkan balik, pulihkan balik dalam keadaan yang sama. Keterangan tempat tu hanyalah sekadar cahaya lighter saja, cukup menerangi kawasan tu. Untuk kita pulihkan masing-masing yang pingsan dan Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan semuanya keadaan yang boleh dikatakan sempurna. Alhamdulillah tak ada apa. Dan elok azan subuh kita bawa turun balik dan berjumpa dengan sekuriti. Sekuriti kata, korang ni tim gila. Tak ada orang yang bermalam sampai sana. Sebab dah tahu. Bukan masalah takut hantu atau tidak. Masalahnya babi hutan dan juga rimau pun ada kat dalam tu. Ya. Memang ada bunyi, memang ada apa, tapi sebenarnya bunyi rimau tu lah buatkan semangat tu naik dan pulihkan diorang semua. Tak sangka dengan bunyi harimau mengaum tu, kita naik semangat dan kita rasa kita selamat. Alhamdulillah, itulah sebersikit dekat Sungai Congkak. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian Tok Ayah. Maaf saya bertanya. Macam Ya. saya ada terlibat sekali ke? Sebab dekat sini automatik anjing kau-kau tadi. Sebab kau kacak, kau jenis
menghayati dan ingin tahu. Sebab Alamak, damn. itu kau tak payah nak bohong lah. Sebab kau memang saya minat. terbayang juga tadi. Sebab kau minat. Terbayang tak apa, jangan masuk dalam cerita tu. Bila anda masuk terjun dalam cerita itu, mereka pun pandang. Who's that? Jap, Lu mau juga kah? ambil macam tu. minyak ni jap. Ambil minyak pergi cepat-cepat. Ambil cepat-cepat. Bukan, dia tak beli minyak saya, dia ada kasturi kijang. Oh. Boleh tambah sedikit Silakan, iklan. Pak. Silakan. Okey, untuk bio yang ada di ROM ni. Sekarang ni topik kita tentang dunia mistik. Dunia mistik ni melibatkan energi, frekuensi. Jadi sebelum nantilah selepas ini, sebelum masuk ROM, kita banyakkan baca doa dulu, doa pelindung diri. Dan auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab bukan apa, bila kita cerita begini, okey, bagi orang-orang yang spiritual yang sudah belajar, yang memahami tentang dunia ini, kan, bila kita cerita, dia otomatik aura tu dia akan mengetek kita, kan. Tapi oleh karena mungkin kita yang ada pelajaran sedikit, dia tidak akan menembus lah, lebih kurang cerita kasar dia, kan. Maksudnya ada benteng. Jadi bagi orang yang tiada belajar, minta maaf, kan, belum ada apa-apa, tapi kejiwaan dia terlampau dalam tentang dunia mistik tu. Kadang-kadang dia terasa tertarik. Bila kejiwaan kita terbuka dalam dunia mistik ni, ini menjadi salah satu seperti Mindan Plus, penarikan aura-aura yang ada di sekitar. Sekarang ini penarikan tu ada dua. Tuan Hero dia sudah pernah pergi air terjun tu. Lepas itu Tok Bugis, apa ini, Tok KJ pernah pergi ke sana. Tok KJ pernah pergi sana. Yang siapa-siapa lah yang sudah pernah pergi sana. Contohlah para panel ni sudah pernah pergi sana. Jadi bila para panel ni dia orang cerita tempat itu, otomatis ada satu daya tarik, ada satu daya batin, ikatan batin itu. Kenapa Tuan Ero dengan Tuan KJ mungkin terkoneksi? Sebab ada ikatan batin itu, kepekaan batin itu, dia terhubung. Sedangkan yang kita, yang bio ni, yang biasa punya kan, belum hadir di tempat itu. Tapi tiba-tiba macam sekarang ni, saya ada rasa getaran, saya ada rasa itu ini, takut-takut. Kita punya tahu sugesti, kita punya program minda tu tertarik aura-aura yang ada di sekitar kita tu. Itu yang mengganggu. Nanti dia menjadi gangguan dalam diri, nanti terbawa-bawa pergi tidur apa semua kan, gitu. Jadi kita mendengar, fokus. Bila rasa macam belum benteng lah macam biasa. Sebelum masuk baca auzubillahi minasyaitonirrajim, supaya saya tidak terpengaruh dengan apa ini. Saya suka cerita ni, mudah-mudahan saya tidak dipengaruhi gangguan-gangguan yang saya tidak nampak, yang tidak kasat mata ni. Gitu. Terima sedikit ya, insyaAllah. InsyaAllah amalkan masing-masing anda yang dimaksudkan oleh Tuan Tabib tadi. Amalkan setelah beritahu Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Simple kan? Amalkan. Sebelum tu, pesan guru saya, sentiasalah kita serah kepada Allah dahulu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Serah dulu siap-siap, barulah baca yang tadi itu, ya? InsyaAllah. Masalahnya, yang orang bermain dalam dunia mistik, dia tidak ada ilmu mistik ini. Ini yang masalah. Kan sebab dia diserang, sebab istilah sihir ni mesti ada min dan plus. Ada magnet, ada besi magnet dan magnet menjadi daya tarik. Kalau kau terlalu yakin, kau terlalu taksub dalam dunia kegaiban, dunia mistik, kau mudah kena. Orang-orang ciri-ciri begini mudah kena sihir. Tapi kalau ciri dia kepala otak dia yang jenis tidak berapa percaya lah. Bukan tidak percaya, itu safety. Maksudnya jangan terlalu yakin. Ya percaya, tapi dengan terlalu menjiwai. Boleh kau jiwai kalau kau ada ilmunya. Kalau tiada kau jiwa-jiwai begitu, orang-orang begini mudah kena. Orang-orang happy tidak mudah kena.
Orang ketawa ini tidak. Sebab orang pintu masuknya gangguan gaib dalam diri seseorang ini adalah kejiwaan dia itu. Jadi sekarang kita ini di dalam dunia mistik kejiwaan. Tapi kita ada apa ini? Ada amalan kan. Jadi bila orang attack pun kan secara antar khodam hanya kita rasa energi dia panas sejuk, oh diterai-terai ya. Nah, kita boleh ya no, sebab kita ada bilang ada seliput gaib, agar gaib itu yang boleh merasa kan kita ada daya batin, kepekaan batin, boleh yang dikirim, boleh kita rasa. Itulah tadi Tuan Hero bercerita dengan Tok Keji, itu koneksi batin sebetulnya, sebab dua-dua itu sudah pernah sampai di apa itu air terjun tuh. Lepas itu kamu punya sugesti ini tersambung kan, hampir masih ataupun pembayangan itu, pandangan gaib itu tersambung sebab pernah melalui di tempat tuh, secara otomatiknya terhubung lah di tempat tuh. Jadi macam Tok Bugis juga pernah pergi situ, otomatis terhubung. Tok Ayah pernah pergi situ, otomatis terhubung. Begitu itu. Macam saya tidak dapat hubung sebelum sampai di tempat tuh. Jauh ini Sabah. Minta maaf bercelah. Apa yang dikatakan Tuan Ay, Tabib. orang tua tengah cakap dia terus silent ni. Oh, ingatkan dah berhenti. Maafkan saya. Teruskan. Teruskan. Tadi Tuan Tabib ada cerita tentang santau angin. Saya sendiri pernah alami di santau menggunakan kaedah santau angin. Waktu saya umur 17 tahun, saya berniaga burger. Mungkin saingan lah kot. Saya berubat di setapak dengan Guru Jamal. Dia guru silat lah. Mula-mula saya ingat tak ada apa-apa tu kan. Duduk, dia letak minyak aura dia semua dekat saya punya bahagian sendi semua. Dia suruh saya zikir. Saya zikir, tak sampai berapa minit, tapak kaki saya ni seolah-olah ditikam. Saya nak buka mata pun tak boleh. Benda tu berdialog, berbahasa Perak. Saya sendiri pun tak cakap Perak tu. Dia suruh keluar lah semua kan. Sampai saya muntah 3 ketulan darah tu. Seminggu nak makan nasi, terasa luka di dada. Memang sakit lah. Macam mana awak pulih? Dia bagi buat air rebus, daun anak-anak, daun pegaga dan tebu hitam. Daun anak-anak ke daun dokong anak? Dukung anak. Daun anak-anak pula, maafkan saya. 3 barang ni tu direbuskan sampai bertukar warna, disuruh selawat, minum. Alhamdulillah pulih. Alhamdulillah. Minta maaf ya, tadi mencelah. Maafkan saya. Ingatkan Lambat permohonan maaf ini tu. Teruskan Tuan Ero. Cuma saya nak bagi nasihat satu tentang orang kata kita leluhur turunan ni semua. Okay, sekiranya siapa ada khodam atau penampil, dia tak akan sesekali memasuki tubuh tuannya. Saya kira yang katanya masuk sebenarnya pembohong. Tak akan masuk, hanya benda lain yang masuk. Dan bila kita nak lihat orang yang kemasukannya, pertama matanya akan mengembang dan telinganya akan bergerak. Benda ni ramai orang yang salah anggap. Oh ni masuk kerasukan ni, oh dia punya ni penamping. Sebenarnya salah sebenarnya. Benda-benda ni kita tak salah kita belajar tentang mistik sedikit untuk pengetahuan diri. Saya cuma beritahu apa yang saya tahu, dan bila terjadinya pada sahabat-sahabat kita semua, itu bukannya pendampingnya. Itu adalah satu benda yang makhluk yang lain berada di dalam tubuhnya. Kita kena faham dari sudut ni semua. Okey, yang lain itu Tok Ayah, macam mana Tok Ayah sekarang? Cuma betul kalau memang leluhur ni artinya moyang kepada moyang, itu orang Nusantara panggil leluhur kan. Jadi kodam leluhur, pembantu kepada si leluhur.
Jadi memang jarang sangat terjadi yang masuk di badan. Dan tapi kita tidak menyalahkan orang lain juga. Ada kemungkinan juga yang masuk. Makanya soal kodam ini dia harus digaris bawahi dulu. Kan kadang-kadang satu kodam leluhur terdiri daripada dua. Satu kejiwaan yang dipanggil genetik kita turun temurun. Kan seorang leluhur kita ini seorang panglima ahli silat. Kadang-kadang kejiwaan itu sifat tempur itu akan turun melalui darah, itu dipanggil genetik. Udah takut mati punya orang dipanggil lagi tuh. Kedua, mungkin dia punya kodam ilmu yang akan turun antara positif ataupun negatif. Kalau positif orang panggil, kalau negatif orang panggil selalu saka. Kalau mungkin yang positif yang baik, yang negatif saka, yang positif baik, mungkin ini akan menjaga. Dan sebab ilmu kodam ini dia banyak. Ada di namanya kodam ayat. Kodam ayat yang kita baca, setiap ayat itu ada kodam, ada kelebihannya, ada karumannya. Kalau mau dalil kita pergi ambil ayat kursi saja. Kata Rasulullah SAW, ketika kau hendak tidur maka kau bacalah ayatul kursi. Niscaya Allah akan mewakili doa malaikatnya untuk menjagamu daripada malam itu hingga ke siang hari. Ini kodam Allah, ini kodam ayat. Kan? Jadi ada namanya kodam tidak boleh dikawal. Kan? Dia tidak dapat dikawal. Maksudnya macam kodam ayat tidak boleh dikawal. Dia berfungsi untuk menjaga keselamatan aja. Kita tidak boleh cakap dengan dia. Boleh ambil air kah? Saya haus, saya belum tidur, saya mau minum dulu dengan orang sama. Tidak, dia tidak mungkin. Nah, begitu juga ada namanya kodam ilmu ataupun kodam yang ritual, yang kodam dia mau kawal. Itu memerlukan masa yang panjang lah untuk dia mau mengawal satu ilmu. Nah, ini dia boleh perintah, kodam yang dia boleh perintah. Sedangkan di dalam ilmu-ilmu bela diri macam ilmu-ilmu tempur, selendang merah, kadang-kadang semua ayat itu berkodam. Bukan, kadang-kadang orang salah paham, dia bilang kau ada pendamping lah, padahal kita tidak ada pendamping pun. Kan? Padahal yang kita amal itu ayat lakut jakum. Kan? Secara otomatiknya itu urusan Allah. Kalau kita merawat tiba-tiba ada bantuan gaib. Kan? Mungkin itu ayat. Ayat itu contohnya untuk benteng gaib. Jadi kebetulan juga kemungkinan ada para malaikat, para kodam-kodam Allah yang Allah turunkan untuk hambanya itu yang mengamal ilmu itu. Jadi otomatis ternampak secara sosok. Kedua, kalau didalami tentang ayat-ayat kodam ini pun dia itulah mau melihat melalui mata batin yang tajam kata orang. Kadang-kadang kita nampak orang tuh dia ada harimau, dia ada singa. Kita pikir dia ini ada amalan ilmu kodam. Kan? Padahal itu amalan dia, kan kebibawaan dia sehingga kan ternampak seperti gagah. Nah, sama lah yang digelar-gelar macam orang sahabat para nabi. Kan Sidina Umar, Abu Habs, singa padang pasir, Sidina Hamzah, singa Allah. Kebibawaan itu, amalan dorang itu. Tapi kadang-kadang orang kan bila nampak orang yang macam kita nampak, macam orang kita nampak kita, oh ini ada kodam lah. Padahal kita tidak mengamal. Macam saya cakap tadi, mungkin kita amal tuh dalam pada amalan-amalan torikat, amalan-amalan hakikat. Memang otomatis lah. Secara tidak langsung kita tidak mengamal itu, kita mau dihadirkan kodam dan kodamnya tidak akan hadir. Kita tidak bertujuan untuk oke ada kodam tuh, dia tidak akan hadir gitu. Kenapa peluhnya meleleh di dahi itu? Tuk Aduka terkesan kak dengan cerita Tuan Tabib? Jadi bila kita ada kodam, kita ini maksudnya tetap merdeka. Meskipun kodam itu selalu ikut dengan kita, dia tidak dapat berkomen tentang pribadi diri kita ini. Kan, dia tidak mampu anulah, aku ini buat begini enggak. Kan, sebab kita yang menguasai ilmu tuh, kita juga yang tentukan diri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Tabib. Macan putih. Ijan, aku ni cuma tukar profil. Aduh je kau nak main yo. Dan konal kau. Macam mana kau tu?
Ayolah Habis. kau. Habis kantoi. Jangan. Ayolah nakal tak habis-habis macam tu. Yo. Ayolah Jan. Okey, teruskan. Jadi maksud saya kesimpulannya orang yang berkodam ke apakah dia tetap merdeka, dia tetap dalam akal kewarasannya, dia tahu apa yang dia buat, yang betul-betul mengamal. Sebab kalau istilah-istilah kejawen, sebab kita cerita begini kita mendalami dunia-dunia begini dulu tentang puasa mute, tentang bilaro. Sebab orang yang betul-betul bermain tentang dunia mata batin ataupun tentang dunia-dunia kodam, mesti dalam amalan tu ada syarat wajib untuk puasa mutih 40 hari, bila roh ataupun petik geni 1 hari 1 malam tidak makan tidak tidur. Itu banyak terjadi. Ini bila buat baru orang nampak ada satu kehebatan. Sebetulnya untuk penyatuan itu kenapa memerlukan puasa mute? Kan kadang-kadang orang pun orang keliru. Kenapa mesti puasa? Kan puasa mute. Karena puasa mute ini salah satu pengisian. Kan lepas itu mantra itu memanggil. Kan orang yang mengambil ilmu kodam kadang-kadang dia ada mantra ini kata-kata. Untuk mantra, jadi dia mengikut si pasif mantra tuh kodam apa yang akan datang di tubuh badan dia. Kan sebab puasa itu melemahkan memblok darah-darah yang ada di tubuh badan, bersifat lemah. Lepas itu diisi, bila bersifat lemah diisi dengan kekuatan api ataupun kodam yang bersifat inilah untuk dimasukkan di badan, makanya dia akan menyatu. Lemah terasa panas, jadi tubuh kita baru boleh menyatu dengan dunia-dunia spirit nih lah, untuk memasukkan kekuatan-kekuatan gaib itu. Jadi tidak heran kalau mana-mana orang kita jumpa bila dong cerita tentang instan mata batin, kodam, tapi yang betul-betul menguasai orang akan paham, mesti ada ritual itu akan dibuat. Nah, cuma kodam itu kan macam kita cerita tadi, dia berbagai kan. Sampai hari ini pun masih ramai uraian tentang dunia-dunia kodam, untuk dia mengawal atau tidak kawal. Tapi yang pasti kalau memang leluhur, keturunan kodam yang baik, dia tidak akan menguasai tubuh orang, tubuh dia punya anak pula. Sebab orang akan membantu bagian luar saja, untuk yang luar-luar, bisikan ilham, petunjuk begitu. Kecuali dia kodam ilmu yang dia amal aliran, mungkin dia tidak dapat angkat lawan dia, mungkin menguasai tubuhnya, kemungkinan jadi begitu. Macam saya ikutlah dulu di dalam silat-silat gaib ini, sedar tapi gerakan tidak boleh kawal. Saya sedar, saya boleh cakap dengan guru saya bisa masuk. Itu salah satu yang pernah saya cerita, perguruan Kimbor Sakti itu di Nunukan. Namanya Kimbor Sakti sebab permainannya memang sakti. Berjurus pun kita rasa kaki itu tenggelam di pasir putih itu, Bang. Tergeser lah, bahasanya tergeser. Rasa kalau dia pukul bukan kita bilang trip-trip. Oh, bukan tak kenal kan. Betul-betul rasa. Kalau muntah betul-betul muntah. Makanya perguruan itu Kimbor Sakti. Cuma kita tidak habis tamat ketiga. Sebab bila ritual dia sudah melanggar agama, melanggar akidah, saya tinggalkanlah. Alhamdulillah, malam ni pun cerita banyak yang terungkai sedikit, dan juga terima kasih juga Tuan Nero kita dengan Tuan Tabib kita membuka ilmu-ilmu yang walaupun dia adalah asas, tapi pada yang tidak tahu ia amat mendalam. Agak sukar untuk memahami jika tidak ada langsung asas. Apa-apa pun Alhamdulillah, dan apa pun malam ni memang Tok Bugipa memang cantik dan menawan dengan lesung pipit dia sentiasa orang tertawan. Buka pula lagu Sunda, dia memang memancing nak melihatkan masing-masing terangkat. Alhamdulillah, semuanya dapat rasakan sedikit. Begitulah kenakalan Tok Bugis kita. Kalau nak tahu cara-cara dia, Alhamdulillah. Untuk pada yang lain juga, pada terus teranglah aku terpaksa undur diri dulu sebabkan terpaksa dah time makan ubat. Kalau tidak aku tumbang. Dengan tu aku mohon ampun dan maaf tersilap kata, tersilap ucap ke apa segalanya. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk semua daripada aku. Aku mohon ampun dan maaf pada semua sekali, walaupun hari ini bukan hari raya. Mohon ampun dan maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.